Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. 136 renggan 771. Wal muharramatu bin nassi arba'un bil musaharati. InsyaAllah kita nak sambung ni masih dalam bab mahram. Nisbah orang lelaki siapa haram mahram dia. Begitu juga di sebalik nanti faham tu orang perempuan siapa mahram dia, InsyaAllah. Bab mahram ni dia kena kenal sungguh pasal kaedah kita bila nak kenal agama ni dia mesti jelas hak dan batil tu. Istilah hak batil kalau bab kahwin ni ada saya sebut mana yang boleh dikahwini, mana yang tak boleh dikahwini kan. Pasal bila yang memang tak boleh dikahwini tu khasnya atas nama mahram ni maksudnya boleh bersalam. Nisbah aurat ada batasan aurat, dia tak macam aurat dengan bukan mahram. Hukum pun ada hukum istilahnya harus khulwah, ada boleh hal khulwah bersama dengan mahram. Istilah khulwah ni duduk serumah, kita dengan mak kita duduk serumah tak jadi masalah. Masalah mahram. Tapi kalau duduk serumah bukan mahram, dia masalah. Itu hukum syarak. Yang ni yang nak kena pasti kenal supaya yang halal bayyinun, haram pun bayyin. Itu kaedah kita. Dalam bab musaharah ni, bab ni dia tak ada mutasyabihat, tak ada. Kalau ada pun mungkin dia tak jahil kita tak kenal mana mahram tak mahram. Baik. Situ juga rasanya nak sebut sekali lalu. Dah sebut tentang kita punya kaedah dalam syarak ni mesti jelas hak dan batil tu. Satu macam isu sikit kalau ada orang sebut. Yang sebut ni pun duk sebut isu-isu macam ni yang duk berulang kali tengok. Dulu pun dia sebut dah. Ni dia sebut lagi. Isu apa? Isu melabelkan orang ni hukum ni kafir, ni hukum fasik, ni hukum orang ni jahat, orang ni baik kan. Yang ni ahli syurga, ahli neraka. Ada orang dia kata janganlah kita suka label-labelkan orang. Orang Islam yang baik ni kata dia ialah orang Islam yang tak mengkafirkan orang lain. Keluar ayat-ayat macam tu tak? Orang yang tak suka melabel-labelkan orang ni baik atau buruk. Baik buruk ni syurga neraka ni hak Allah Ta'ala ya kan? Kita bukan Tuhan untuk menentukan syurga atau nerakanya seseorang. Sekali dengar macam mana? Okey tak? Sekali dengar okey kan? Okey ke KO tu? Yo. Memanglah orang Islam yang baik, orang Islam yang bukan suka mengkafirkan orang. Tapi kalau dah memang orang kafir, takkan tak kata kafir. Dan jangan tak tahu orang Islam yang baik ialah orang yang mengislamkan orang yang memang Islam dan yang mengkafirkan yang memang orang kafir. Itu betul. Orang Islam yang betul ni ialah orang yang memang ahli syurga, akan kita hukumkan dia ahli syurga, ahli neraka kita akan hukumkan ahli neraka mengikut kriteria. Kalau dia cakap gitu maksudnya tak boleh cakap apa-apa lah. Lelaki pun tak boleh cakap lelaki, perempuan pun tak boleh cakap perempuan. Maksud apa? Jangan sebut, jangan. Kita bukan Tuhan untuk menghukum seorang lelaki pun atau perempuan. Pasal lelaki pun boleh tukar jadi perempuan, perempuan pun boleh tukar jadi lelaki. Pelak amat tu. Kaedah kita macam mana? Pelak ni masa kampung lah. Kaedah kita macam mana? Lelaki adalah lelaki sekali selagi dia berciri lelaki, perempuan. Memanglah kita bukan Tuhan untuk menentukan dia lelaki atau perempuan, tapi kalau dah ada ciri lelaki sebagai jadi dia berpakaian dengan perempuan, masalah ni. Ni kena buat tindakan undang-undang ni. Bahkan kaedah undang-undang kita, memang undang-undang dalam dunia pun kan dia kaedahnya setiap yang salah dia hukumkan salah. Walaupun pada dia kata tu betul, tapi kalau dah salah di sisi undang-undang tetap salah kan, macam tu kan. Cuma undang-undang dunia ni, undang-undang dunia kita, kaedah kita, undang-undang kita, undang-undang Allah Ta'ala. Jadi kalau yang salah dari sisi undang-undang Allah Ta'ala, kalau orang ni Islam adalah Islam, orang ni kafir adalah kafir lah. Jadi bukan masalah label tak label, dah label tu ada kat dia, bubuhlah label.
ciri itu menyebabkan pelabelan itu mesti dilabel yang pada dia. Kita bukan kaki label, tapi dah memang sifat tu ada. Tak, kalau dia ni memang babi, boleh kata jangan kata babi, kita bukan Tuhan nak hukum dia babi tak babi. Kita ni tak boleh hukum apa tu, biar babi pun babi ya, biarlah babi tu, jadi jangan hukum babi tak babi. Takkan tak boleh kata ni daging kambing, ni babi. Kan tak boleh kata itu. Babi lah jika dia bercirikan babi. Boleh tak? Takkan nak kata jangan hukum babi. Macam apa? Kita bukan Tuhan nak menentukan babi tak babi. Bodoh ya. Ni cara berfikir yang salah yang ada dalam masyarakat kita ni. Dari satu sudut dia ada betul, tapi ada salah dia. Jadi salah dia tahu mana? Jangan kafirkan orang Islam, orang yang suka labelkan orang kafir. Dah memang kafir lah. Dan walaupun dia Islam, tapi ciri orang kafir. Jangan tak tahu Islam tu boleh menyebabkan dia kafir. Dan orang kafir ni walaupun dia kafir, bila ciri dia adalah ciri Islam, dia akan jadi Islam. Jadi kita menghukum berdasarkan kriteria dan ciri. Itu kaedah dia. Lepas tu kalau gitu nak katakan orang kaya pun tak boleh lah. Siapa? Nanti dia boleh jadi miskin. Orang miskin dia boleh jadi kaya. Jadi kaya, miskin, diam. Betul nak kena income tax, tak kena income tax, diam. Tak ada pula macam tu. Pandai pula bagi kriteria. Ni orang kaya, ni kaya miskin lah. Esok dia kaya, hukum kaya. Miskin, miskin lah. Itu kaedah kita. Kita menghukum dan melabel berdasarkan kriteria, sifat. Itu. Jadi yang ni pun kita nak hukumkan yang ni mahram tak mahram berdasarkan kriteria dan sifat. Apa perhubungan yang menyebabkan dia jadi mahram tak jadi mahram. Situlah kita nak bicara. Jangan pula kata Islam ni jangan terlalu rigid dengan agama menyebabkan kita tak boleh salam dengan orang lain. Jangan buat bodoh itu. Kita bukan masalah rigid tak rigid. Kita masalah kita ada sepadan siapa boleh salam, kita tak boleh salam. Bukanlah dengan isu kita tak mau bersalam dengan orang sepatutnya tak boleh bersalam, kita dikatakan kolot dan terlalu rigid dengan pegangan agama kita. Buat bodoh itu. Yang kau terlalu rigid dengan pahaman kepala otak bodoh kau, sekular kau tu, yang tak mau ikut pegangan agama yang ada peraturan agama ni, nanti kami pula berkatakan kau terlalu rigid dengan pegangan, kau terlalu bebas nak bersalam siapa yang kau nak salam. Kami boleh jawab balik, itu kan kau tak? Itu apa penyelesaian dia? Bagi betul kriteria. Siapa yang boleh, tak boleh. Balik pada hukum syarak kita. Hatta kalau kafir mengkafir sekalipun, dah memang orang kafir, takkan tak boleh nak kata kafir. Jangan sampai jadi seni value kan. Kenapa? Dia pernah kata, dia kata orang pas kata saya kafir. Dia tak faham apa kafir. Itu dia muskil dia kata. Seolah-olah dia faham kafir ni, menuduh kafir ni satu perbuatan jahat kan. Sampai dia pun dituduh. Kita dengar macam mana? Kita gelak, pada dia marah. Jangan terlalu cepat nak menghukum orang. Okay. Siap. Orang cukuplah tu. Tu kita ejek dia kan. Cukup. Baik. Jadi mahram pun bagi kenal lah. Elok tahu mahram tak mahram. Bukan masalah rigid tak rigid kan. Tu orang yang memang nanti bila hukum ni mahram kita, salam lah dia. Salam lah. Tak mau salam pula. Orang yang kita boleh salam tak mau salam pula. Kata dia wal muharramatu bin nasi arbaun. Orang yang sebab lelaki wanita yang dimahram, jadi mahram dia dengan nas arbaun bil musaharah. Ada 4 dengan sebab musaharah. Musaharah ni kalau terjemah kitab lama memang disebut. Memang terjemah kitab kita ni pun ditulis dengan persemendaan. Kita tak, bahasa Melayu jarang dengar bahasa ni tak. Sebut pun tak faham. Bahasa lain dipakai dalam kitab-kitab lama ni apa dia? Musaharah ni bab berambil-ambilan. Itu bahasa yang dipakai. Jadi persemendaan ni apa? Kita ada proses berambil-ambilan untuk ambil jadi isteri ataupun buat menantu ataupun mak tiri. Ada itu proses berambil-ambilan macam tu. Proses berambilan-ambilan pun bukan sebarang ambil-ambilan. Dia ialah berambilan-ambilan yang diiktibar syarak. Dengan berambil-ambilan itu jadi mahram. Pasal ada bab berambil-ambilan tak jadi mahram. Macam mana berambil-ambilan tak jadi mahram? Ambil jadi kakak angkat, mak angkat. Yang ni berambil-ambilan. Ambil jadi saudara angkat. Dia tak jadi mahram.
walaupun telah diperakukan oleh orang yang diambil untuk setuju, diambil, diangkatkan untuk menjadi mak angkat, saudara angkat, kakak angkat, adik angkat. Tak jadi. Dia tak jadi hukum mahram tu. Pasal yang tu tak jadi dengan kaedah syarak untuk proses berambil-ambilan niat muktamar. Satu, proses berambil-ambilan. Kalau nak guna bahasa itu, dobit bahasa Arab dia musaharah. Bahasa Melayu lama ni persemendaan. Kemudian saya pun tak tahu nak hurai persemendaan tu. Tapi bahasa yang masuk dengan saya ni berambil-ambilan tu lah. Jadi berambilan bab mana yang menyebabkan jadi mahram ni? Berambil-ambilan dalam dengan sebab mertua menantu. Jadi proses bermentua menantu ni berambil-ambilan dengan sebab perkahwinan lah. Kalau faham tu tak? Jadi dengan sebab adanya berambil-ambilan dengan sebab perkahwinan begini menyebabkan ada istilahnya mahram bil musaharah. Cuma bukanlah suami kahwin ambil seorang tu jadi isteri, isteri jadi mahram. Tak, isteri tak jadi mahram. Pasal bukan mahram lah boleh ambil dia jadi isteri. Tapi dengan sebab perkahwinan berambil-ambilan suami isteri ni, maka akan ada keliling dia 4 orang yang jadi mahram. Tu 4 grup yang jadi mahram. Itu yang arbaun, ada 4. 4 ni kalau saya sebut mudah dulu, apa dia? 4 ni dua atas, 2 bawah. 2 atas, 2 bawah. Apa dia tu? 2 atas tu mak mentua, mak tiri. Tu atas. Dengan sebab kita berkahwin, mak mertua mahram. Mak tiri, maksud mak tiri apa? Bapa kita, isteri bapa kita yang bukan melahirkan kita. Dengar. Isteri bapa kita yang melahirkan kita, tu mak kita. Isteri bapa kita yang tak melahirkan kita, tu mak tiri. Kalau mak mertua, tu isteri mak isteri kita. Tu mak mertua. Mak isteri kita. Mak isteri kita adalah musarah. Termasuk mak isteri kita, mak bagi mak isteri kita. Mesti bahasa dia macam tu lah. Itu yang bahasa Melayu saya sebut dah itu lagi. Kita pun nenek lagi, dia bagi nenek macam-macam. Yang mesti mak bagi mak isteri kita. Kita punya isteri punya mak, punya mak. Tak, mak bagi mak mentua kita. Tu Melayu punya bahasa susah, dia longgar, bahasa tu longgar. Opah mentua boleh lah, tapi bagi faham, saya kata salur galur tu, rantaian tu mesti faham. Baik. Satu, bila kita tak faham salur galur ni, bagi soalan macam ni, maut kita tak faham. Bapa mentua kita, mak mentua meninggal. Untuk mak bapa mentua kahwin satu lagi. Boleh tak kita salam isteri pak mentua ni? Yang tu yang tak faham tu. Bila tak faham, tak boleh jawab tu. Satu, saya bagi huraian. Siapa mahram tadi dengan sebab kita kahwin dengan perempuan tadi? Mak isteri kita. Mak isteri kita. Itu bukan mak isteri kita. Itu isteri bapa mentua kita. Mak tiri isteri kita. Mana? Bukan mahram. Mahram ni ibu isteri kita ataupun isteri kita punya ibu punya ibu. Termasuk ibu mertua ni, kita punya isteri punya ibu punya bapa punya ibu. Itu pun mahram. Kita punya isteri punya ibu memang kita faham. Termasuk dalam tu, kita punya isteri punya ibu punya bapa punya
punya ibu. Itu nak berbahasa Melayu apa? Itu yang saya kata kena faham salur galur tu. Dia mesti faham salur galur. Tak faham salur galur tu yang kita bela nak pergi hukum. Kita duk opah betul-betul. Arab memanglah. So saya sebut dengan bahasa itu. Kalau tu yang bahasa Arab, macam mana pun saya bawa sebut umum lah. Saya tengok kitab. 2 atas. 2 bawah siapa? Menantu. Macam mana nak bagi takrif menantu kalau di bahasa saya lelaki? Macam mana? Anak jantan kita punya isteri. Anak jantan tu sama ada anak jantan dengan nasab ataupun anak jantan susuan. Bab susuan kita dah belajar, jadi tak susah lah nak faham tu. Itu satu. Saya sebut 2 di bawah. Siapa lagi di bawah? Bawah ni ialah anak tiri kita. Anak tiri dia ada syarat. Kalau nisbah lelaki, apa dia? Anak tiri. Jadi anak tiri macam mana? Anak isteri kita yang kita tu orang lelaki. Anak isteri kita yang isteri tu kita dah pakai. Pakai tu inverted commas. Dah bersama dengan dia. Kahwin dengan seorang perempuan, anak tiri tu mahram kita selama-lama. Bukan kahwin, pakai mak. Kalau akad nikah dengan mak, balik-balik rumah tengok-tengok ada anak dia. Baik aku kahwin dengan anak kau, silap kahwin dengan kau, cerai ambil anak. Boleh. Pasal belum pakai mak. Anak tiri ada syarahan macam tu, kait macam tu. Ada pun menantu tak ada. Anak kita kahwin, anak lelaki kita. Saya bagi contoh nisbah saya lah kan. Kita cerita kitab ni nisbah bahasa orang lelaki ke orang perempuan lah. Anak lelaki saya kahwin, dia tak dah buat apa lagi, bercerai, tetap menantu aku. Walaupun anak tak pakai, bercerai. Sama dia cerai hidup atau cerai mati, sampai kiamat menantu. Begitu juga tadi yang sebut yang atas, mak mertua, mak tiri. Pun tak syarat pakai apa-apa. Yang dobit kena pakai ni nisbah orang lelaki dengan anak tiri dia. Jadi kalau kahwin dengan seorang perempuan, kalau pakai mak, anak daripada anak tu, tu istilah anak tiri yang jadi mahram. 4 lah saya sebut. Yang ni yang nak faham satu galur, saya ambil disiplin kitab juga senang. Asal lagi baru kita tengok bincang soalan apa. Kalau ada maksudnya apa-apa siap. Okey. Wal muharramatu bi nasi arba'un bi musawwarati. Siapa 4 orang tu? Hunna. Mereka itu satu. Ummuz zaujah. Bahasa Arab simple. Ya, di sana. Zaujah, mak bagi isteri. Bahasa clear macam mana? Isteri punya mak. Kita punya isteri punya mak. Ni mak mentua. Dan dia dah jadi mahram dengan akad nikah. Aku terima akad nikahnya. Di atas yang demikian itu. Macam? Sah dah akad nikah. Saksi pun kata sah. Sah. Boleh? Memang. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad. Tak ada salawat pun. Selalu gitulah kan. Pasal apa? Satu sunnah telah di sana tu yang selawat atas Nabi tu kan. Itu doa lah. Barakallahu lakum. Okey, saya nak cerita apa? Sah aja. Jangan mak mentua ni boleh salam lah. Boleh lah. Pergi mak, ni lah mak saya. Mak kacau tengah saya lah. Mak mentua tu. Ni cium pun kena belajar lah. Ada ramai orang tak faham cium ni. Dicium orang, dicium tangan dia. Apa lah. Orang cium tangan siapa yang disalam tu. Kalau ni tangan orang. Nak salam ni salam tangan dia. Cium tangan dia. Ya, boleh. Nombor mandai. Saya tunjuk saya senang. Ni. Situ salam. Tangan Tok Guru ke? Dia salam. Ni Tok Guru kita. Macam mana? Bukan. Apa cium tangan kau?
Pasien tak diajar salam betul. Macam mana? Orang salam macam mana? Dai lah. Ramai budak-budak salam dengan ambil tangan orang buka dai. Tak betul. Bukan buka dai, bukan buka dai. Cium lah. Cium pun dengan perasaan kasih. Aku cium ni pasal aku kasih kat engkau, pasal tu aku cium. Boleh? Satu bila nak salam tu boleh cium tu, maksudnya orang yang memang kita boleh salam lah. Masa tu kita cium. Cium orang yang tak boleh cium ni masalah. Jangan kata yang tak mahram. Kita cium. Siapa mai? Mahathir mai. Salam tak? Kalau salam pun cium tak? Orang perempuan tak apalah tak cium. Saya boleh cium tak? Boleh tak? Agak-agak saya cium tak dia? Okey, siap. Pandai lah tu. Kita cium ni tangan orang soleh. Tangan apa? Orang yang maqam syuhada, orang siddiqin, orang pewaris Nabi. Ini pewaris gila babi. Boleh saya sebut bahasa gitu. Buat apa cium tangan dia? Shake hand. I don't want to shake hand with you lah. Why? You are not agree with my kaedah aku mengaji tok guru. Bukan Islam kau tak agree langsung. Semua dengan Islam semua disagree. Macam mana aku boleh cium tangan kau? Shake hand pun I don't want to shake hand with you lah. Tu dia marah tu. Untuk label-label orang. How can I cannot give you a label? You make you label yourself. Mula saya cakap orang putih. Saya tak boleh, saya geram saya cakap orang putih tu. Okay, cukup kan. Nak ajar buat cium tu je. Okay, siap. Jadi Ummu Zaujah, dengan aku terima datang demikian itu, mak mentua lah tu. Isteri kalau bercerai habis, bayadah habis. Kena menikah lain, baru boleh pegang. Tu tak boleh. Mak mentua macam mana? Walaupun dah tak isteri lah, macam mana? Boleh pergi rumah, mak, Assalamualaikum. Tuang nasi boleh mak? Boleh tuang nasi. Pak mentua pun tetap pak mentua lah. Cuma bila kalau berceraian, kalau bercerai dengan cara buruk, memang pak mentua pun tak nak tengok muka kita kan. Tapi kalau lah katalah misalnya perceraian tu bukan pasal kita, tapi pasal anak dia. Dia tahu anak dia tu yang masalahnya. Dia sayang pula kat kita. Walaupun kau yang ni dah tak jadi isteri kau, bila-bila kau mari singgahlah rumah mak. Mak mentua akan macam tu tau. Mak mentua pun yang faham hukum ni. Mak mentua hak bengong ada juga. Singgahlah rumah mak. Mainlah makan nasi apa. Mak sayang dengan kau, tapi apa nak buat jodoh kau tak panjang. Yang dia ni pula aku tak tahulah apa nak ajar dengan dia. Tak tahulah nak cakap apa dah. Tapi kau tetap menantu mak. Kau tetap di hati mak. Mak pun bagi kahwin dia dengan kau ni pasal mak ni memang jatuh hati dengan kau. Aku tahu kau siapa. Ni mak mentua bagus ni. Ni memang betul pun memang inilah. Satu kita pun kalau ada suami isteri kahwin-kahwin tengok anak ni isteri ni bermasalah macam mana. Macam mana ambil cara baik, hantar cara baik, tapi ibu mertua tetap ibu mertua. Pergi-pergi makan nasi dah. Yang ni tak teringin nak tengok siapa. Dulu dia tak boleh taat kat aku. Kalau dia nak taat balik, itu lain hal. Tapi tetap sebelum ada suami isteri, tak boleh. Mak mertua macam mana? Bila dah mak mertua, tetap ibu mertua aku sampai kiamat. Ni prinsip ni. Okey, Ummu Zaujah. Satu atas saya dah sebut tadi, bila Ummu Zaujah, kalau Zaujatu Abi, tu tak boleh. Apa Zaujatu Abi? Isteri Zaujatu Abi, silap saya. Zaujatu Abi Zaujah. Isteri suami isteri bagi bapa suami. Kita punya isteri punya bapa punya isteri. Boleh faham? Apa nak buat tu? Mak tiri suami. Mak tiri kalau saya suami, mak tiri saya lah. Mak tiri mertua. Susah kat bahasa Melayu kan? Tu saya kata susah tu. Kenalilah melalui, nak bubuh gelaran saya bukan larang, tapi tak akan sempurna kenal kita bab-bab mahram-mahram ni melainkan dengan memaham salur-galur. Tu hari tu pun bab nasab saya cerita begitu, bab susuan saya cerita macam tu, bab musyawarah pun saya cerita begitu, pasal mesti jelas. Kalau orang tanya kita tu, tanya, ni yang ni mahram tak? Siapa sebut? Zuk. Macam mana ni? Bagi kita jelas salur-galur dia, kita akan sebut. Ni bukan, ini ya. Kita kenal sebiji-sebiji salur-galur tu. Bila tak kenal tu yang
tu. Ini yang kita kena kenal halal haram tu dengan jelas tu. Kita boleh bagi tahu. Pasal apa boleh? Apa kaedah ni? Pasal ni. Ni haram, ni haram, ni tak haram, ni haram. Oh. Baik. Bagi ummu zaujah. Lepas tu wa in alas ummuha, sekalipun terke atas zaujah. Tu saya sebut. Isteri tu punya mak. Termasuk dia siapa dia? Isteri tu punya mak, punya bapa, punya mak. Boleh? Faham? Pasal dia mesti macam ni. Asal dia sebut mak mertua, pak mertua, kita jantan, dia jantan. Tak ada masalah lah kan. Tapi bila nak naik ke atas tu melalui jantan, lepas tu jantan tu punya mak, dia hukum mak mertua. Boleh faham saya cakap ni tak? Faham tak saya cakap apa? Kita bila kahwin ada satu je mak mertua dan bapa mertua. Okey. Mak mertua kita punya mak memanglah hukum mak mertua. Hukum dia mak mertua pasal mak bagi isteri. Mak mertua juga macam ni. Mak mertua kita ataupun bapa mertua kita punya mak. Yang cuma yang tu dengan perantara. Dia melalui bapa mertua. Bapa mertua mak dia. Mak dia. Itu dia panggil abi zaujah. Kita punya isteri punya bapa punya mak. Ni kita punya isteri punya mak punya mak. Ni kita punya isteri punya bapa. Pasal bapa tu andai kata dia mak, dia mahram. Tapi bapa memanglah bapa laki-laki tak ada masalah. Tapi mak bagi bapa, pasal bapa tu memang dia adalah kedudukan mahram, pasal dia pak mertua. Mak bagi bapa tu adalah mahram. Itu susah bahasa gitu. Dengar saya cakap, saya nak fahamkan salur galur tu. Macam saya sebut pak menakan pak menakan macam mana? Kalau pak menakan, saja saya nak sebut prinsip salur galur tu Bila pak menakan ni macam mana? Pak menakan yang panggil saya punya bapa punya adik-beradik perempuan. Itu ammah. Mak menakan sebelah bapa. Hukum mak menakan ialah saya punya bapa punya adik-beradik perempuan. Hukum mak menakan. Hukum mak menakan macam apa? Andai kata bapa kita tu, tu yang bahasa dah. Bapa kita tu itu adalah mak menakan dia. Maka kita ni yang tu pun martabat dia mak menakan. Kita. Cuma yang tu bapa kita tu mak menakan dia betul, kita ni cucu menakan lah. Cuma cucu menakan mesti itu sepe salur galur dia. Boleh. Cuma tu patah balik belakang lah, pelajaran lama. Okey. Dia bila ada masalah, yang tu yang kena rujuk balik tu. Nanti rasa saya nak cadang habis ni, saya memang nanti nak bagi soalan rajah. Belah siapa saya tanya mahram tak mahram. Tengok sepe balik. Yang ni nak hukum siapa? Ni martabat siapa? Boleh kot? Saya pun tak cadang ni soalan apa, tapi memang ada cadang tu pasal nak tengok mantap tak mantap. Mantap tak mana? Nak memaham salur galur tu. Tengok satu sudut macam senang aja tak? Senang tak senang tu yang bila tanya tak boleh nak jawab tu. Jadi wa in alas ummuha sawaun, kata dia, min nasabin, mak isteri ini sama ada daripada keturunan nasab ataupun ridhain, daripada susuan. Contoh susuan macam mana? Kita punya isteri punya mak susu. Pasal mak susu adalah hukum mak. Yang ni balik pada masalah susuan itu. Pasal masalah susuan, siapa yang menyusu, hukum dia telah diangkat masuk import dalam keluarga tu. Dia masuk tu, siapa ibu susu dia, itulah mak dia, seolah-olah ibu susu ni lah yang beranak dengan dia. Jadi siapa keliling anak nisbah ibu susu tu, maka mahram dia yang 7 dalam bab keturunan. Siapa yang menyusu pada wanita tersebut, siapa yang 7 keliling tu adalah hukum mahram dia.
ma yahrumu minar ridha, ma yahrumu minan nasab. Jadi mahram dengan sebab menyusu. Seorang ni menyusu, dia dah masuk dalam keluarga tu, macam mana sabit keturunan kalau anak orang tu, orang ni menyusu hukum macam anak kandung dia, tapi tak panggil anak kandung, dia panggil anak susu dia. Orang tu masuk dalam keluarga tersebut. Yang menyusu tu saja yang masuk dalam keluarga tu. Tu kaedah susuan. CP susuan yang paling mudah nak ingat, nak faham, ingat CP tu. Yang saya sebut itu, kalau masalah susuan tu, macam mana pahaman Melayu anak angkat. Melayu faham anak angkat. Angatlah mak ni, mak engkau, adik-beradik, anak-anak makcik ni semua macam kakak engkau dah, abang-abang engkau. Janganlah malu-malu untuk datang rumah makcik. Bukan makcik dah, mak. Ni semua kakak dah, abang kau. Macam dah bagi satu pertalian darah. Padahal mak angkatnya pun kadang-kadang mesra dengan mak angkat lebih lagi pada mak betul. Mak susuan tak ada. Nak lah susuan. Susuan betul. Susuan. Susuan ni macam mak keturunan. Baik. Kalau tak ada ikatan susuan, ambil lah kaedah susuan mertua. Satu kita katalah kita berkenan dengan orang ni. Buat macam mana? Nak menikah tak boleh dah. Ada anak perempuan. Habis-habis dah aku nak dia jadi menantu aku. Aku nak jadi mahram dengan dia. Maksud jalan macam tu. Lepas tu kami beli India, memang tok guru ada. Tu macam mana? Anak murid ramai. Anak murid ni nak, tak ada dah. Anak tok guru tak ada. Apa-apa semua dah habis dah. Kena sapu dah. Buat macam mana? Anak perempuan dia nak aku, mesti tak aku jadikan anak perempuan aku ni kahwin dengan anak tok guru. Tak apa, aku bagi kat tok guru tu sendiri. Tak ada masalah. Satu berlaku pada sahabat macam tu. Pasal dia tahu orang yang baik untuk dia nak jadikan yang ni ada hubungan menyebabkan jadi siapa hubungan mahram dengan dia tu. Satu kejadian kahwin untuk menyebabkan ada pertalian mahram tu berlaku macam tu. Yang tu yang kita cerita itu, ada kahwin muda kan, bawah umur, tak ada masalah dalam kaedah kita syarak. Pasal yang dipentingkan adalah mahram. Hubungan mahram tu. Buat misal macam mana? Katalah saya mengajar, ada orang nak mengaji, nak mengaji ni pula perempuan. Itu macam mana nak buat? Nak buat perempuan. Jadi dia buat ada suami. Macam mana nak buat supaya saya boleh pergi mengajar kat rumah dia? Dia kahwin dengan saya dengan anak dia. Jadi macam mana pun kahwin dengan anak tu isteri. Anak pun kecil, baru umur 2 bulan. Macam mana pun saya dah sah pergi rumah dia. Pasal apa? Tu mak mertua saya. Walaupun budak kecil tu saya tak usik lagi. Tapi saya pergi rumah dia, saya duduk mengajar, tak ada masalah. Pasal mak mertua saya. Boleh? Orang dulu memang kaedah dia nak menyebabkan jadi ada tak ada masalah dalam bab syariat ni lah kaedah dia. Jadi perkahwinan tu bukan saja untuk masalah nak hubung dengan suami isteri, tapi nak hubungkan antara satu keluarga dengan satu keluarga. Perantaraan dia apa? Anak ni kahwin dengan dia, ni menantu aku. Kahwin dengan dia, ni mak mentua aku. Gitu. Sawaun kata dia. Baik. Masalah mak mertua ni, sawaun waqa'ad dukhulu zauji bi zaujah amla. Jadi mak mertua ni sama ada kata dia berlaku dukhul suami dengan isteri ataupun tidak. Istilah dukhul tu bersama bersama tu inverted commas lah. Saya tak syarah. Bahasa tu faham tak kan? Untuk tu dulu guna bahasa bersama tu. Kalau lani guna bahasa hubungan intim. Kadang dengan kelakar juga bahasa bersama tu padan lah. Bersama. Belum bersama lagi. Bahasa tu cukup lah. Bahasa tu nampak lembut tapi faham. Okay. Baik, selesai. Okey, yang ni dia cerita cuma kitab kita dia cerita satu atas satu bawah pula. Warrabibatu dar rabibah. Apa benda rabibah ni? Rabibah ni bintu zaujati idza dakhala bil ummi. Rabibah ni ialah bintu zaujah, anak perempuan isteri. Bahasa macam mana? Tu anak tiri isteri kita. Anak tiri isteri kita.
kita tu sembang bahasa ni untuk suami kan. Untuk orang lelaki lah. Saya kahwin dengan seorang perempuan tu ada anak dia, anak isteri kita. Cuma anak tu bahasa kita anak tiri lah. Anak tiri jadi mahram, ini syarat dia. Idza dakhala bil ummi, apabila dukhul ia, bila bersama ia zauj bil ummi dengan mak. Mak apa? Mak tu isteri tadilah kan. Saya kahwin dengan perempuan ni ada anak perempuan. Saya pakai dia, saya bersama dengan dia, barulah anak tiri tu jadi mahram. Jadi kalau dah akad nikah dengan seorang perempuan ni, dia ada anak perempuan dia. Akad nikah, aku terima akad nikahnya dia atas demikian itu. Okey, memang sah jadi isteri, tapi anak perempuan tu saya tak boleh salam lagi. Pasal apa? Tak jadi sabit mahram lagi. Bila sabit mahram, saya dah pakai mak, baru anak tu saya boleh salam. Dan selalunya jaga sikit. Pasal apa? Bab ni selalunya banyak berlaku kecurangan. Memang jadi masalah sangat. Pasal masalah ni dah tak faham hukum. Pasal bila dah pakai mak, mula balas mak lepas tu na'us. Kotor sangat nak sebut, jijik sangat. Tapi banyak sangat dalam masyarakat berlaku macam ni. Banyak sangat. Kalau ikut bayan tu, hukum macam anak sendiri tu, dari segi hukum tu, dari sudut mahram. Adapun nafkah, kita tak wajib nafkah ke anak tiri tu. Anak tiri tu, kalau katalah kita kahwin dengan perempuan tu, settle janda, dah masih lagi ada bapak bagi budak tu masih ada, bapak budak tu lah wajib nafkah dia. Kalau bapak tu dah mati, anak tu nama dia anak yatim. Kita bela, kahwin dengan mak, bela anak yatim. Bagus tak? Bagus. Walaupun nafkah bukan asal kat kita. Kalau katalah dia itu sepatutnya nafkah dia Tok Wan dia dan sebagainya, siapa yang wajib nafkah kat budak tu, tapi kita ambil bela, kita bela anak yatim tu. Macam mana? Rasulullah kata apa? Ana wa kafilul yatim hakadha. Aku dan siapa jaga anak yatim macam ni. Macam mana kaedah nak jaga anak yatim paling baik? Kahwin, ambil mak dia tu sekali buat isteri. Ambil mak dia buat isteri, bela anak tiri. Anak tiri, bela atas nama anak tiri, dan anak tiri tu anak yatim dia. Inilah kaifiat bela anak yatim paling baik sekali. Ni kaedah ni. Kaedah asal kita cara. Tu yang kalau kita cerita bab-bab tafsir apa, saya nak sebut tafsir tu panjang sangat lagi kan. Nak cerita tentang mana? Tu yang Quran sebut wa in khiftu alla tuqsitu fil yatama. Cerita ayat dalil dalam Quran suruh kahwin 2, 3, 4 mana-mana wanita yang baik ni, cerita masalah anak yatim ni. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulath wa ruba'. Maksudnya kalau kamu tak boleh buat adil, maksudnya tak boleh letak tempat yang betul-betulnya untuk bela anak yatim, untuk jaga anak yatim, betul-betul ikhlas jaga anak yatim. Kalau kamu tak boleh buat adil macam tu, apa nak buat? Kamu kahwinlah mana-mana perempuan yang baik, 2, 3 atau 4. Perempuan mana ni? Mak anak yatim tu. Kau kahwin dengan dia. Dah ada isteri dah. Macam mana nak buat baik dengan anak yatim? Nak jadi istilahnya buat adil dengan anak yatim, maksudnya kita letak betul-betul anak yatim. Aku dengan anak yatim, mak dia tak ada hati langsung. Boleh tak buat itu? Susah tak? Macam mana nak bagi adil? Ambil mak dia sekali. Bela anak memang tak ada siapa kata apa-apa. Tapi kalau bela anak tak ambil mak, macam mana? Ada makna lah tu. Dia bela anak yatim tu pasal duk becek mak dia lah. Tapi tak ambil sebagai isteri pun bukan masalah ni. Bukan saja orang jadi masalah, kita pun jadi masalah. Melainkan dia orang ni hantar semua anak yatim, bela anak yatim borong-borong itu. Itu lain hal. Itu lain hal. Tapi kalau tengok mana anak yatim yang bela. Anak yatim bela pun bela anak yatim yang mak anak yatim tu comel-comel. Muda-muda. Yang tak comel tak bela. Kan masalah. Nanti kita akan zalim satu bab dia tak? Macam mana tak nak bagi jadi zalim tu? Tu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Buat apa? Kahwin dengan mak dia. Ambil ni sebagai isteri, bela anak-anak tu atas nama anak yatim. Tak ada masalah sikit pun. Siapa pun tak kata apa. Tak kata apa dari segi hukum syarak. Tapi masyarakat akan kata macam-macam lah. Antara yang kata tu isteri kita tak ada beban patut digalah bela anak orang lah. Memanglah bela anak orang, tapi Rasul tak ana wa kafilul yatim kata. Bela anak saja belum tak ambil mak, nanti masalah pula. Engkau pun bisin. Baik kau ambil mak sekali. Ambil mak sekali pun kau tolong dengan kau. Ini pun ayat saja. Nak buat tak berani. Pasal apa?
Itulah bukan senang nak buat. Hukum macam tu. Okey, cukup. Sebut nak cerita anak yatim apa, asal nak sebut tu yang anak tiri tu. Jadi bila kahwin pakai mak, maka anak tu anak tiri. Dengan akad nikah belum lagi jadi mahram kalau masalah anak tiri. Jadi anak tiri ni nisbah orang lelaki hanya jadi anak tiri itu mahram apabila suami pakai dia. Kalau nisbah orang perempuan. Okey. Satu bab ni dia jaga sikit bab macam ni. Itu saya sebut nisbah kahwin dengan seorang perempuan ada anak lelaki. Okey, faham? Dengar sikit. Nak bagi faham terbalik lah. Ada orang perempuan dia kahwin dengan satu orang lelaki, ada anak lelaki. Perempuan kahwin dengan seorang lelaki, duda, ada anak lelaki. Kahwin. Soal. Tak bersama lagi. Boleh tak salam anak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak, betul. Yang ni yang kena faham. Yang ni kalau ikut tak masuk lagi lah ke depan ni. Yang ni apa? Apa hubungan anak lelaki tu dengan mak ni? Mak tiri dia. Mak tiri tak syarat macam tu. Mak tiri tak syarat macam tu. Bapa tiri syarat macam tu. Jadi kalau tak jadi contoh saya sebut tadi kan, kahwin dengan seorang perempuan, dia ada anak perempuan. Orang perempuan bila mak dia kahwin, jadi dia dapat bapa tiri. Bapa tiri hanya jadi bapa tiri bila bapa tiri pakai mak dia. Kat orang perempuan macam tu. Tapi orang lelaki, mak tiri, hukum mak tiri walaupun bapa tak pakai. Yang tu selalu orang keliru pun jadi bab-bab musyawarah kan. Boleh. Jadi hanya hukum kalau disebut saya lelaki, jadi dia tak ada pahaman terbalik dalam masalah orang perempuan kahwin seorang lelaki duda yang ada anak lelaki. Bila kahwin bapa, maka tak jadi lagi mahram pasal syarat mesti bapa pakai mak. Tak macam tu. Dia tak pandang nisbah orang perempuan dengan yang tu anak tiri dia. Tapi kena faham macam ni. Yang tu anak ni sekarang bapa tiri dia, mak tiri dia. Mak tiri maksudnya siapa yang jadi nisbah orang perempuan, mana bapa tiri, nisbah orang lelaki, mana bapa tiri, mana mak tiri mahram. Tak boleh, ya. Satu misalnya, saya sebut contoh, saya, bapa saya, jadi sama ada kahwin hidup ke kahwin lepas mak saya mati ke, tak kira lah dah. Bapa saya kahwin dengan seorang perempuan, muda pada saya lagi. Umur 18. Bapa saya kahwin. Kahwin pun pasal apa? Perempuan tu nak khidmat dekat dia. Pasal bapa saya tok guru katalah itu. Mati bapa. Bapa pun tanya, mak, bapa pakai ke? Tak pernah pun dia bersama dengan aku. Walaupun dia tak pernah bersama dengan mak, tetap ibu tiriku. Ibu tiri dia tak ada syarat pakai tak pakai. Kalau anak perempuan, bapa tiri syarat. Bapa tiri, disebut orang perempuan, bapa tiri syarat mesti bapa tiri aku pakai mak aku baru aku haram dengan dia. Kita faham tak tu? Tu jangan silap faham. Kalau bapa tiri kita kalau dah tua, dan dia tak pernah bersama, tak ada mahram juga lah kita dengan bapa tiri. Bapa tiri kita dah tua, mak kita dah tua. Bapa tiri kita dah tua. Lepas tu? Mak kita dia tak pernah bersama. Okey. Kita dengan bapa tiri tu macam mana? Tak mahram kan? Pasal perempuan. Walaupun dia kahwin dah 10 tahun ke apa, dia dalam Sekalipun. walaupun dah pakai 10 tahun. Satu yang kalau orang lelaki
dengan seorang perempuan yang ada anak perempuan. Anak perempuan ni dengan bapa tiri dia, kalau bapa tiri tak pernah pakai mak, dia tak akan jadi hukum mahram, melainkan dengan bersama. Tapi kalau anak lelaki ni lelaki, bapa kita dapat mak tiri tu walaupun bapa tak pakai, ni mahram. Ada benda tak terbalik kat situ. Ada kelebihan kat orang lelaki. Ada kelebihan juga belah orang perempuan tadi. Tak boleh, macam apa? Bila dia jadi anak tiri, tu bapa tiri aku, tapi bapa tiri aku tak pakai lagi mak aku. Itu mak mati, macam mana? Boleh kahwin dengan bapa tiri tu. Tapi syarat jangan pakai mak. Tapi kalau kita lelaki, bapa kita kahwin dengan perempuan muda lah tu, 18. Muda pada kita lagi. Patutnya kita kahwin dengan dia, tapi bapa kita yang kahwin dengan dia. Jadi pangkat panggil mak lah tu, padahal muda pada kita, panggil makcik. Bapa mati, macam mana? Tetap ibu tiri kita. Bagi faham tu. Boleh? Tak faham lah, lagi tak faham jangan cerita ke orang, lagi pening kepala. Okey, sambung kitab. Habis. Okey, lagi. Warabibatu iaitu bintu zaujah idza dakhala bil ummi. Baik. Wa zaujatul abi. Okey. Yang ni yang sebut tadi ni. Seterusnya mahram ialah zaujatul abi. Apa dia terjemah tu? Isteri bapa. Isteri bapa. Ni nisbah siapa isteri bapa ni? Nisbah orang lelaki isteri bapa. Begitu juga pasal dia isteri bapa, maksudnya baik orang perempuan sekali pun, isteri bapa, ya. Isteri bapa. Isteri bapa tu adalah hukum mahram. Siap. Isteri bapa. Jadi bapa kita yang Quran kalau nas mudah, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kamu kahwini mana-mana orang yang telah dikahwini oleh bapa kamu. Perempuan yang bapa kamu dah kahwin, kamu tak boleh dah. Tang disebut orang lelaki, mak tiri, mana bapa pernah kahwin walaupun tak pakai, tak boleh dah. Bahkan hukum fiqh macam ni, bukan saja mak tiri, macam ni. Bapa kita orang kaya, dia beli hamba. Ni kalau isu hamba lah, kalau ada istilah hamba, dia beli, bapa kita pakai hamba ni. Cuma bak hamba dia kena pakai. Kalau bak hamba takat milik, dia tak ada hukum. Nanti ada bak hamba sikit itu. Bapa kita beli hamba, dia pakai hamba. Hamba boleh bapa pakai macam isteri lah. Hamba. Belajarlah bak itu. Bila dia pakai, haram anak pakai siapa yang telah dipakai oleh bapa. Kalau mak tiri, walaupun bapa tak pakai, atas nama akad nikah, jadi mak tiri tak boleh pakai lah. Faham? Termasuk dalam tu macam ni. Saja saya nak kembangkan faham tu. Ada kita belajar, saya pernah sebut satu isu kes macam ni. Kes wati syubhah. Wati syubhah faham? Macam tersilap bersama kan. Disangka orang ni isteri dia, tengok-tengok orang lain. Okey, orang wanita yang katalah tu bapa kita, dia telah bersama tu, orang perempuan ni dipanggil wati syubhah. Bila bapa pernah pakai dia, walaupun bukan dengan akad nikah dan bukan dengan jalan zina, maka perempuan tu dipanggil wati syubhah. Bukan wati syubhah, dia tak jadi hukum zina. Maka kita haram ambil perempuan telah diwati syubhah oleh bapa. Tu istilahnya zaujatul abi. Satu, kitanya mak mentua memang kena bela elok. Satu, kalau bapa kita kahwin, walaupun orang perempuan muda macam mana sekalipun, macam mana, tetap itu adalah mak tiri kita. Macam mana kita buat baik dengan mak kita, macam tu kita kena buat dengan baik dengan mak. Tapi kadang-kadang bila ada masalah apa, tertarik hati, jatuh pandangan apa kan, seronok macam mana, elak kan. Selalunya hak tu lah payah. Dia selalunya akan jadi masalah tu lah. Bahkan saya pernah ada jumpa dalam Malaysia ni, cuma tak tahulah majlis agama tak ambil peduli ke, dia orang pun tak ambil peduli dengan majlis agama, kadang kahwin gitu aja. Cerita tahu mana ni? Masalah menantu ada, masalah mak mentua pun ada. Macam mana? Bapak dia kahwin, mak mentua pula silap. Mak tiri ni, dia pun katalah ke anak dia, dekat menantu dia. Menantu tak? Anak tiri dia silap. Bapak engkau dulu bukan pernah pakai mak.
Mak pun muda lagi. Mak pun memang minat kat anak ni, kat anak tiri. Anak tiri pun pandai sambung. Anak pun minat kat mak tiri ni. Macam mana? Bila bapak tak pakai, macam mana? Kita kahwinlah dua orang. Dokumen pun tak bagi ke pejabat agama. Ya Allah, tak tahulah. Macam tu isi-isi borang, macam mana? Akad nikah. Rupanya kahwin dengan mak tiri. Itu kat masalah macam ni. Anak lelaki kahwin dengan perempuan, dapat menantu. Lepas tu anak tu mati. Ada cucu dah pun. Lepas tu macam mana? Tak ada siapa nak jaga menantu ni. Menantu ni pun sebatang kara je. Buat macam mana? Kesian menantu ni. Buat macam mana? Nak ambil buat bini aje lah. Nak jaga pun nanti jaga cucu aku, katanya. Tuan-tuan. Ni jadi lembu dengan kambing ni lah. Dah tak ada peraturan syarak lah. Dalam masyarakat kita ada, sesuai saya sebut tu. Cuma tak ada ni, kalau memang dia cerita pejabat agama, memang pejabat agama tak bagilah, pasal dia ada prosedur dia kan. Isi borang betul apa. Benda ni bila dirahsiakan, cerita kita tak mau cerita, isi borang bodoh-bodoh gitu, dia tak cerita pun bertelan darah apa macam ni. Kat nikah macam ni, dokumentasi pun tak cerita macam ni. Syarak untuk belajar. Jadi tak jadi keluarga Islam, jadi keluarga kambing dengan lembu je lah. Lagi, wa zaujatul ibni, dan zaujatul ibni, maksudnya isteri anak lelaki. Ni menantu. Kalau nisbah saya, menantu perempuan saya. Ni 4. Saya sebut atas ni, 2 di atas, 2 di bawah. 2 di atas apa? Mak tiri, mak mertua. Senang saya, kalau saya senang ingatnya tu. Bawah apa? Menantu dan anak tiri yang saya pakai maknya. Itu nisbah saya. Kalau orang perempuan, dia dengar elok, hati-hati sikit. Yang tu takut silap tu. Dengar. Nisbah orang perempuan, siapa mahram atas? Bapa mertua, bapa mertua lagi. Tu tak payah tu, tak payah sikit kepala dia tu. Pergi ambil 4 asas yang keliling tu. Mak, bapa mertua dan bapa tiri yang bapa pakai maknya. Bila bawah ni dia terbalik tu. Okey, bawah orang perempuan. Menantu lelaki lagi. Anak tiri lelaki. Tentu tak ada syarat. Sebab bila anak orang perempuan, bila anak tiri itu pandang atas, ni mak tiri aku. Yang tu yang bagi betul faham tu. Selalu orang silap situ. Kalau orang lelaki, dia akan pandang orang perempuan kahwin dengan mak. Bila orang perempuan kahwin dengan seorang perempuan yang ada anak, pakai mak, anak tak boleh. Orang perempuan, dia tak tengok belah bawah, dia tengok ke atas. Bapa tiri aku, maksudnya mak aku, kalau kahwin dengan seorang lelaki, lelaki ni tak pakai mak aku, maka lelaki tu boleh kahwin dengan aku. Ini yang saya kata kena faham selalu galur Tak faham memang bela. Kalau bela tu, tengok muka bela tu, saya tahu. Saya bukan tak kenal muka bela. Kalau kita perempuan ni, perempuan ni. Perempuan ni, anak lelaki, anak perempuan kita, dia kahwin. Itu menantu lelaki. Kan? Lagi? Macam mana? Hak bawah, anak, ukur anak. Anak tiri. Kita kahwin dengan seorang lelaki. Ada anak lelaki dia. Ukur apa? Mahram. Ada syarat-syarat tak? Kenapa? Pasal disebab orang perempuan, dia anak tiri belah suami, tak syarat pakai. Dia akan jadi mahram iktibar atas. Ni sebab orang perempuan, ni orang perempuan, ni orang perempuan. Betul? Mak dia, ni saya perempuan ni. Mak saya, ni saya perempuan ni, kahwin. Tu dapat bapa tiri kan. Bila bapa tiri ni jadi mahram? Bila pakai mak. Itu. Yang tu yang silap pandang tu. Kalau duk bela tu, maksudnya selalu galur ni memang tahap, tak tahu, saya tak tahu, memang ada umur
kalau orang Melayu ni, maksudnya tahap nak memaham salur galur ni, dia ada tahap umur yang baru boleh faham pertalian salur galur lah. Kalau tak, dia tak boleh faham. Satu ngaji peraid dulu, saya tahu apa tekan sangat siapa. Ngaji peraid, dia kena faham salur galur. Dia tak boleh faham. Satu salur peraid ni satu ilmu yang dia memerlukan kepada pemahaman nasab. Yang ni pun sama lah. Dia perlu pada pemahaman nasab. Pemahaman nasab dia kena kenal atas bawah, kiri kanan, syarat tak syarat. Kenal. Tak kenal kalau memang dia tak boleh nak pergi hukum. Okey, 4 siap tu. Dah dia kata wal muharramatu al sabiqatu hurmatuha ala ta'biri. Semua mahram yang kita dah bicara ni, 7 keturunan, 7 sebab susuan, 4 dengan sebab berambil-ambilan, persemendaan ni kalau ikut semua tu 7 14 campur 4 18. Ni 18 yang dia haram alat takbid selama-lamanya. Selama-lamanya. Siapa tu? Saja bunyi bahasa dia. Selama-lamanya. Dia takkan ada terputus hukum mahram tu. Sampai bila-bila. Kemudian wahidatun. Sambung situ. Soal kalau ada. Boleh? Ya. Menantu laki. Menantu perempuan tu pula kahwin dengan orang lelaki lain bila lepas bercerai. Ni tu. Tidak. Saja saya tambah. Sorry. Opah mertua tiri. Okey. Betul. Ya. Itu nak faham salur galur tu. Saya tak mau ulang. Pasal banyak nak sebut. Daripada faham tu cukup dah. Orang tanya dia, orang lain tak share pun pasal. Sendiri fikir lah. Maksud saya sendiri fikir tu, yang tu tunggu soalan dia, saya akan beri. Dan soalan yang saya akan beri ni insyaAllah. Jadi next. Another change. Apa nak sebut, saya akan bagi soalan tu. Dan soalan tu ada yang memang mahram, ada yang bukan mahram. Jadi yang tu nak kena dan bagi alasan kenapa dan mengapa. Duk tak mana, ni ciri apa, nak panggil apa. Yang kalau dalam bab nasab, panggil bab nasab macam mana, dia duduk entah apa. Kalau dalam bab musyawarah ni tak mana InsyaAllah. Yang tu kot baru nak mencabar kitanya kefahaman. Saya memang mengaji ni bila kena uji baru tahu faham tak faham. Tak kena uji macam mana? Semua alim ulama' belaka. Bila kena uji baru tahu, rupanya pening. Biar mengaku pening dulu awal apa. Aku ni silender, tak boleh. Aku tak faham. Biar angkat tangan senang. Pasal bila jawab tak betul nanti nak tarik balik susah. Kalau orang biasa tak apa. Kalau orang mengajar cakap tak betul memang bermasalah. Okey, itu kot. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.